Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, hanya lelaki sejati saja yang berani pakai pink ni. Luar biasa. Ni seorang lagi pakai emas pink terus. Rasa isteri punya dia balonnya. Yang saya kasihi, lagi saya hormati, yang berhormat Tuan Fairul Nizam Roslan selaku Adun Asahan. Yang saya hormati pengurusi di Jawatan Kuasa Masjid, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah tuan-tuan dan puan, pada malam ini kita dapat sama-sama menghidupkan salah satu daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan bihi ila jannah atau kama qala. Sesiapa saja yang mempermudahkan urusan ilmu, Allah akan mudahkan urusan kita untuk masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Saya ni tuan-tuan dan puan gembira dapat jumpa tuan-tuan orang Melaka ni. Sebab saya balik kampung. Saya orang Alor Gajah. Tapi bukan lahir di Alor Gajah. Mak saya memang asal Alor Gajah. Ayah saya orang Kelantan. Jadi kahwin Melaka Kelantan. Saya lahir Selangor. Dibesarkan dekat Syria. Tapi alhamdulillah saya bangga sebab saya dapat berkhidmat di Melaka. Alhamdulillah, arwah atuk dulu dia ada tinggalkan banyak tanah. Orang lama-lama dia suka beli tanah atuk. YB. Dia orang beli tanah ni tuan-tuan dan puan, masa dia meninggal dunia, ada beberapa ekar tanah dia. Kami anak beranak ni pun tanya, Mama, kami panggil mak Mama. Hilir kan orang Melaka ni. Mama tanya, ni ada tanah atuk ni. Atuk antara orang yang banyak menyumbang ketika kemerdekaan negara. 31 Ogos tu, tengok saya cakap cerita dia, saya naik bulu roma. Dia antara yang ada masa tu, dia polis. Pencen polis tapi bukan pangkat besar. Tapi mereka ni lah yang berada dalam hutan-hutan, tuan-tuan, lawan komunis. Lawan penjajah. Atuk pernah cerita, tuan-tuan, kalau saya balik kampung Alor Gajah, dia cerita, dia selalu cerita kawan-kawan dia dalam polis. Masa lawan penjajah, masa lawan komunis. Tuan-tuan, dia kata apa? Atuk ni mujurnya Allah bagi panjang umur. Kalau tidak, atuk tak jumpa kamu semua. Pernah sekali, dia dekat mana? Kat Bentong rasanya. Satu kumpulan polis nak menjaga kawasan, arahan daripada kerajaan. Tuan-tuan tahu tak, dia duduk dalam hutan tu, dalam hutan ni. Dia makan sambal, nasi yang dia masak. Dua tu je lauk. Atuk saya ni memang pandai masak sambal ikan bilis. Ikan bilis dia tu, kalau saya balik daripada mana-mana, saya nak balik Melaka, just nak makan ikan bilis dia je. Atuk dah tak ada, tuan-tuan. Tak ada dah orang buat. Tak ada orang boleh buat. Anak perempuan dia, termasuk mak saya buat, tak jadi. Tangan dia, air tangan dia. Dia orang susah, tuan-tuan. Jadi dia kata apa? Bila dia masak tu, kami makan, dia kata, atuk tak pandai nak buat apa. Atuk hanya pandai buat sambal je. Atuk masak sambal, kering-kering. Dia bawa masuk hutan, dia panaskan. Kawan dia masak apa yang ada lah, beras, apa semua makan. Kadang-kadang cicah apa,
ubi kayu. Berselera. Ini yang kami menangis. Masa tengah makan, kami semua menangis masa dia cerita. Dia kata apa? Masa tu kami atuk makan dengan kawan-kawan tu. Ada seorang kawan atuk. Dia ni tuan-tuan dan puan, tinggi orang. Dialah yang banyak. Dia yang tolong masakkan apa? Ubi kayu, beras, makan kawan-kawan. Lepas makan, dia bergerak nak menuju ke suatu kawasan. Atuk saya rendah, pendek. Tu saya tak tahu saya ni nurun siapa. Tinggi. Tu dia kata, atuk tak tahu kau ni ikut siapa. Atuk pendek, nenek pendek, kau tinggi. Jadi bila sebabkan dia ni pendek, kawan-kawan kata, ni Bujal, nama Pak Bujal. Bujal, kau pendek Bujal, kau duduk belakang. Kau duduk belakang. Bagi kami yang tinggi-tinggi, badan besar-besar ni duduk kat depan. Dia duduk depan, yang tinggi-tinggi. Tuan-tuan, tak sampai 5 minit, kena serbu dengan komunis. Semua kawan-kawan dia meninggal, tuan-tuan. Masa tu, mati syahid. Dia jatuh buat-buat mati. Alhamdulillah, dia selamat. Menangis dia. Dia kata, cucu-cucu atuk, ingat, bukan senang kita nak merdeka. Bukan senang kita nak dapat apa yang kita dapat hari ini. Mereka berkorban apa saja. Nenek, arwah nenek pernah minum zaman Jepun, minum air sabun. Mujuh panjang umur nenek tak boleh. Apa dia tak meninggal dunia. Alhamdulillah, tuan-tuan, nenek tak reti baca Quran, tak reti membaca. Atuk tak berpangkat tinggi tetapi berjiwa besar. Masa 31 Ogos dia ada. Jadi bila dia meninggal, tuan-tuan dan puan, tanah dia ada 2 ekar. Mama tanya apa nak buat? Apa kata kalau kita wakafkan? Alhamdulillah, tuan-tuan, tanah tu kami semua sepakat adik-beradik. Kata mama, atuk dia tak pandai baca Quran. Nenek tak pandai baca Quran. Duit yang dia ada dia beli tanah untuk anak-anak. Apa salahnya tanah itu kita bagikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kebetulan dekat dengan kampung tu ada tanah kubur yang diperlukan. Mak pergi jumpa dengan Majlis Agama Islam Melaka, bincang kata ambillah tanah tu, jadikanlah tanah kubur untuk kampung tersebut. Alhamdulillah 2 ekar, tuan-tuan. Itu sebabnya, tuan-tuan, saya doa pada Allah Ta'ala. Satu hari nanti, mak, atuk, nenek, semua adik-beradik yang patut dapat harta itu akan datang di akhirat. Tanah itu jadi syafaat. Semua jemaah-jemaah yang ada dekat kampung, yang mati dekat kampung tersebut, dikebumikan dekat situ, akan datang di padang mahsyar menjadi syafaat kerana wakaf dia sampai ke padang mahsyar. Tuan-tuan, itu sebabnya kita ni, tuan-tuan, bila kita sebut tentang hijrah, saya tak nak cerita dah sejarah. Kalau cerita sejarah semua tahu, ni saya akan rakam 26 episod sirah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul untuk ini. Tuan-tuan, nak bagi tahu, sejarah ni selalu kita dengar. Tapi apa di sebalik sejarah yang kita kena buat hari ini? Alhamdulillah, hari ini pemimpin pun turun. Bukan senang pemimpin nak turun, tuan-tuan. Bila pemimpin turun, makna kita tahu pemimpin itu berjiwa besar. Ini yang kita mahukan sebab Nabi SAW tak pernah tinggal majlis ilmu. Sedangkan Nabi adalah Rasulullah SAW. Nak jumpa Nabi bukan payah, masjid je. Tu guru ni Aziz Nikmat, nak jumpa kat mana? Masjid je. Pergi semayang subuh, adalah dia. Nak tahnik, anak saya dua-dua, anak saya ditahnik oleh tu guru ni Aziz Nikmat. Nak jumpa pemimpin dekat masjid je. Alhamdulillah, ini kita budayakan. Di Melaka sekarang ni dah membudayakan masjid. Daripada CM-nya, daripada YB-nya, daripada esko-nya buat subuh berjemaah, subuh bersama pendiri, subuh bersama CM, subuh bersama pemimpin, subuh bersama mufti. Ini benda yang sangat baik. Ini yang kita nak budayakan. Baru ni dalam forum perdana TV1, kebetulan depan saya, masa tu menteri dia, Datuk Seri Syahidan Kasim, buat hari wilayah. Benda tu viral, juta orang viral kan.
Saya tegur, saya kata sudah sampai masanya wilayah persekutuan ini membudayakan masjid. Kita nak jadi, saya bawa balik daripada Mekah menunaikan ibadah haji, baru Jumaat yang 2 minggu lepas. Tuan-tuan, dekat Mekah, di mana-mana pun bunyi je azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua kedai tutup, tuan-tuan. Orang datang masjid. Ini yang kita nak buat di negeri Melaka. Suatu hari nanti bila azan, orang datang masjid. Bukan datang masjid sebab datang penceramah dari luar, tak. Bukan datang masjid sebab adun datang, tak. Bukan datang masjid sebab ada kambing 2 ekor. Malam ni tak ada. Patutlah. Tuan-tuan. Kalau ada, lagi dahsyat. Tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu jangan itu matlamat dia. Tapi matlamat dia kita nak jadikan seperti mana Nabi SAW buat di Madinah Al-Munawwarah. Sekarang ni macam mana tuan-tuan kita nak jadikan tu? Kita nak lahirkan apa ni generasi kita daripada hijrah ni? Saya tak nak cerita sejarah, tapi saya nak cerita di sebalik apa yang kita boleh ambil daripada sejarah. Tuan-tuan, Nabi Muhammad SAW ni merupakan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi ada contoh terbaik. Nabi macam inilah adik-adik. Dia dididik oleh Jibril alaihi salam atas arahan Allah Azza wa Jalla. Dididik dari kecil sampailah besar. Nabi tak sempat nak tengok wayang. Zaman dulu ada wayang juga. Tarian gelik apa semua. Tapi Nabi tak. Nabi manusia tuan-tuan. Masa muda-muda teringin nak pergi tengok majlis kahwin. Majlis kahwin ada gelik. Perempuan gelik. Ada lelaki gelik. Tapi ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jaga. Itu macam adik-adik. Ada berani nak masuk kelab malam. Pakai macam ni. Wabillahi taufiq ni kena halau. Pakai serban, pakai jubah masuk. Tak ada. Inilah pakaian kita yang menyebabkan kita selamat daripada buat maksiat. Betul tuan-tuan. Pakai kopiah. Nak mengorat. Takkan. Tak tergamak tuan-tuan. Tergelap makcik. Betul kan? Mana ada orang pakai kopiah, pakai serban, pakai mengorat. Tak ada bang. Tapi kena ingat, musuh Islam sedang berusaha nak jatuhkan kita orang Islam. Itu sebab kita perlu ada perubahan. Dan pertama ambil Nabi sebagai contoh. Sama ada sebagai anak muda, sebagai pemimpin, sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan contoh, itu pertama. Nombor 2 kena ingat, walaupun kita ada Rasulullah, Nabi SAW ditinggalkan kepada kita Al-Quran dan Sunnah. Dua benda ini, tuan-tuan dan puan, Nabi tinggal untuk kita amalkan. Namun, kena ingat, apa yang kita kena ingat? Ni, musuh Islam siapa? Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Musuh-musuh Islam sedang berusaha nak jatuhkan kita. Jangan bagi kita ikut apa yang Nabi suruh. Nah, musuh Islam nak apa tuan-tuan? Yahudi. Israel ni tuan-tuan, dia nak dua benda je daripada kita orang Islam. Pertama, dia nak bagi orang Islam jangan bersatu padu. Itu yang Yahudi nak. Sekarang dia berjaya. Saya dibesarkan di Syria tuan-tuan, 12 tahun. Duduk di Syria. Campur negara Arab tu 12 tahun. Pergi Mesir ni 12 tahun kemudian. Syria dalam 10 masuk 11. Tapi nak bagi tahu Syria ni apa tak ada. Ya Allah, kalaulah Syria ni tak bergaduh, tuan-tuan dan puan, YB mungkin boleh bawa orang Asahan pergi tengok. Selamat duit YB. Sungguh YB. Sana kalau pergi pertama tuan-tuan dan puan, tuan-tuan boleh tengok kubur-kubur, makam-makam Nabi-Nabi antara Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Dekat mana? Masjid Umawi. Kubur Nabi-Nabi. Yang kedua, kubur para sahabat radhiyallahu anhum. Antara kubur sahabat siapa dia? Khalid bin Walid. Ni, panglima perang. Masa dia meninggal dunia dalam badan dia penuh beratus tempat tikaman. Tapi tak meninggal dunia sebab mati, sebab perang. Meninggal dunia di atas
apa? Tikar. Menangis dia. Aku berusaha nak mati syahid, Allah tak ambil aku mati syahid. Khalid bin Walid meninggal dekat mana? Dekat Syam, dekat Syria. Kubur dia ada. Kubur sahabat Nabi yang paling banyak riwayat hadis. Siapa dia? Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Kubur dia di Syria. Tuan-tuan, bersebelahan dengan siapa? Dengan tadi Khalid bin Walid. Tuan-tuan, hari ini kubur itu telah hancur bersama dengan masjidnya. Tak tahu kat mana dah kubur. Bom jatuh, pecah bang, tak ada apa. Tuan-tuan, di situ juga kubur Imam An-Nawawi. Kubur Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Ni, imam-imam besar. Imam Nawawi, imam dalam mazhab Syafi'i. Ada dekat sana. Imam Ibn Taymiyah yang banyak dia punya pandangan dalam mazhab Hambali dipakai. Tuan-tuan, semua ada dekat Syria. Semua kubur-kubur itu telah tiada, tuan-tuan. Kubur Imam Nawawi hancur, tuan-tuan. Habis ya Rabbi. Kubur Imam Nawawi ni karamat dia pelik, tuan-tuan. Atas kubur dia ada pokok. Pokok ni dah mati lama. Tetapi tuan-tuan, dia membesar dan membesar. Pelik. Tetapi hari ini kubur itu telah habis. Bukan dari kubur, kawasan tu habis dibom oleh Bashar Assad. Akhirnya tuan-tuan, apa yang untungkan Syria? Tak ada apa yang untung. Yang untungnya apa dia? Israel. Israel dapat pada tahun 2018 baru-baru ni, Donald Trump telah menganugerahkan tanah Jolan. Dia panggil the Holy Golan. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Penyerahan tanah milik Syria yang begitu hebat, yang begitu cantik, hidup tanah dia hitam, diserahkan kepada Israel. Apa kata Donald Trump? Donald Trump, dia duduk di Amerika, dia bagi tanah Syria. Tuan-tuan bayangkan, jahat tak jahat Yahudi ni. Macam saya orang Selangor, ambil tanah Melaka, bagi kat Selangor. Boleh? Kan tak boleh tu. Tiba-tiba ada kat Asahan ni, tanah milik Selangor. Mana ada? Israel buat, tuan-tuan. Amerika buat. Akhirnya tanah itu jadi milik penuh Israel. Mudah aja ayat dia. Dia kata apa? Syria tidak mampu jaga negaranya. Maka tanah mulia ini kita berikan kepada Israel. Kerana Israel akan menghargai setiap jengkal tanah milik mereka. Allah Rabbi. Tengok untung Israel. Itu musuh Islam. Dia tak nak bagi kita bersatu padu. Nombor dua, apa yang musuh Islam nak? Dia nak kita tak berpegang dengan agama Allah. Dia tak nak. Kalau boleh ni masjid, jangan bagi ramai orang. Ni sekarang ni Melaka jadi satu fenomena. Dengan Melaka berselawatnya, dengan program-program agamanya. Lepas tu panggil baru ni, ulama-ulama besar semua datang ke Melaka. Dah jadi satu fenomena. Jabatan Mufti buat program pusing Melaka. Mufti bersama rakyat. Allah, pusing, penuh. Semua nak tanya hukum, tanya kat situ. Dia ada jabatan Mufti yang akan turun. Sama ada Mufti turun, tiba-tiba Mufti turun, semua wakil-wakil Mufti akan bersama dengan itu. Saya tak tahu hidup lagi ke tak. Baru lepas baru lepas. Ada lagi. Sebab saya salah seorang yang hadir. Tapi tuan-tuan, itu dah sekarang ni ada beberapa negeri dah mula ambil juga. Dah ambil metod tu bawa ke negeri mereka. Mufti bersama rakyat. Sebab orang kampung nak tahu. Tuan-tuan, musuh Islam dia nak jatuhkan semua. Sekarang ni macam mana tuan-tuan kita nak buat? Kita kena lawan. Itu hijrah. Hijrah ni bukan nyanyi je. Hijrah. Itu je. Kan? Itu. Cukup lah. Kalau nyanyi situ, habis situ je. Sekarang ni kita nak ubah ni, anak-anak muda ni. Ni adik-adik tadi dapat duit ni, kau main-main. Duit dah dapat, buat kerja. Kena belajar rajin-rajin. Sebab kita nak lawan Israel sekarang ni. Betul tak? Adik tak pergi lagi Palestin. Ustaz dah banyak kali pergi. Sakit hati tuan-tuan. Nanti saya bawa YB pergi. YB kena pergi. Memang kena pergi. Sebab Nabi suruh pergi tu. Pergi Mekah, pergi Madinah, pergi Palestin. Saya kata kenapa Nabi suruh pergi Palestin? Bila kita pergi baru tahu.
Sakit hati YB. Ya Allah, tuan-tuan. Kita nak masuk pergi Masjid Aqsa yang jaga border Israel. Saya, tuan-tuan, 4 jam kena lekat dekat Israel. Bukan Israel, Palestin. Kat border Jordan. Saya masuk tu, jemaah semua dah masuk bas, saya tak boleh masuk lagi. Dia tahan saya, dia tengok saya punya Facebook, dia tengok Instagram. Dia kata, kenapa you punya Facebook sampai 1 juta orang? Dia tanya saya. Dia tahu, tanya lagi. Bengong Yahudi. Dia tahu, tapi tanya lagi. Ini perangai Yahudi dalam Quran. Allah dah bagi tahu, dia tanya lagi. Ini perangai dia. Lepas tu dia tanya, kenapa you luluskan pelajar PhD dekat UKM? Lah, saya kata itu kerja aku. Pensyarah memang kerja dia meluluskan, memberi nasihat agar pelajar ni lulus PhD. Tak kira lah daripada negara mana pun, dia kata you should be no. Patut tak boleh. Amboi, dia pula nak arah aku, kurang ajar Yahudi. Saya buat tak tahu senyap lah kali. 4 jam duduk kat situ. 4 jam. Lepas tu lepas harap masuk. Masuk tuan-tuan. Kita masuk tu tengok sakit hati tuan-tuan. Semua tempat dijaga oleh Israel. Dia ada blok A. Ini orang Islam saja. Tapi negara mundur. Negeri tu mundur semundur-mundur. Pindah ke blok B. Dia naik macam ni. Ni A, B. Atas bukit tu semua Israel. Hanya Israelian saja duduk atas tu. Tempat tinggi. Dia ambil tinggi-tinggi. Sebab kalau berlaku hujan lebat ke, banjir besar ke, dia orang tak kena, yang kena semua orang Islam. Lepas tu baru turun sikit ke blok C. Blok C campur antara Yahudi dengan orang Islam. Itu pun Yahudi yang memonopoli. Nak masuk Masjid Aqsa. Masuk Masjid Aqsa ni, senapang tuan-tuan, besar-besar, hidup semua tuan-tuan. Kita nak pergi masjid, semua terkencing dulu. Sampai kawasan masjid, masuk bilik air tu. Terkencing tengok Israel pegang 5-6 orang macam ni. Takut kak. Aduh, tapi disebabkan apa? Semangat. Saya pergi itulah menyebabkan saya semangat nak membangunkan anak bangsa. Itu sebabnya, daripada situ kita nak belajar 5 perkara untuk kita sama-sama bangunkan dalam hijrah kita. Yang pertama, tuan-tuan dan puan, kita nak melahirkan jilul watani. Kita nak lahirkan generasi yang cinta negara. Tuan-tuan, ni adik-adik, sayanglah negara ni. Ustaz banyak negara Ustaz pergi. Saya pergi Dubai, sekejap saya nak balik lah. Bahkan ni mesyuarat Dubai, saya penasihat syariah. Mesyuarat kat Dubai, saya tak pergi, saya online. Padahal kalau pergi, diberi segala-galanya. First class, bukan business class. First class kapal terbang. Duduk hotel, nampak Burj. Bang, itu bukan apa yang kita nak. Mesyuaratnya 1 hari. 2 hari jalan. Tuan-tuan, itu bukan segala-galanya. Tapi saya kata tak apa, saya buat online. Saya pun urusi. Online. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, tak sama. Kita pergilah mana-mana pun, kita balik, Malaysia juga adalah negara yang kita sayang. Betul, saya pergi Mekah baru ni. Orang Melaka. Dia cari apa? Tak cari nasi unta. Cari cincaluk. Ada tak cincaluk? Ya, orang Negeri Sembilan dia cari sambal-sambal gigit-gigit. Makan, ada satu talam dengan saya tu, orang Negeri Sembilan. Dia minta cili api, dia makan cili api, makan macam makan unta. Habis. Orang harap kau kepala, habis dia makan seorang. Tak lada-lada, tak pedas. Tapi nak bagi tahu, kita akan cari Malaysia. Tuan-tuan, hargailah negara kita Malaysia ni. Masuk 31 Ogos ni. Hargailah. Itu buat saya bangga. Apabila Syamsul Yusof, dia buat cerita siapa? Mat Kilau. Kan? Bang, bangga kita bang. Mat Kilau. Adik-adik dulu tak pernah tahu apa itu Mat Kilau. Dia ingatkan apa? Tahu, adik tahu siapa Mat Kilau? Tak tahu. Tengok tak cerita tu? Tak tengok ni? Dah tengok tak? Oi, tengok dah. Hebat kau dik. Adik tengok. Tuan-tuan, semua semangat. Sampai Sultan, Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dia tengok, dia semangat. Dia kata orang Islam kena bersatu. Sebab apa?
Kalau orang Islam tak bersatu, kita tak akan percaya. Itu sebab Nabi masuk Madinah. Benda yang Nabi buat adalah bina masjid. Apa faedah masjid ada tapi tak datang? Itu dengan AJK, nasihat saya, jangan terlalu banyak sangat protokol. Ni masjid. Buat je program. Buat je program. Ni buat program. Nanti kita masuk mesyuarat. Bila mesyuarat? 2 bulan akan datang. Bila nak selesai? Bukan masjid ni. Masjid ni bagus. Pengurus dengan kepimpinan AJK dan juga pengurusi yang baju pink ni, alhamdulillah, sangat bagus. Tuan-tuan, jangan risau. Buat. Sekarang ni anak muda ni, baru ni saya pergi dekat mana? Datuk, apa punya? Masjid. Yang viral, saya letak dekat dalam Instagram, hampir wartawan ambil. TV3 ambil, TV1. Saya ni tak boleh tulis dalam Facebook. Saya tulis Facebook, hampir wartawan ambil. Wartawan dianggap saya punya kenyataan tu rasmi. Ni pun tadi PA saya minta, dia kata buat rakaman sikit sebab ada isu hukum perempuan pakai mask dengan pakai purdah. Dia gaduh sekarang dekat media sosial. Jadi minta saya buat rakaman. Saya tak mau rakam lagi. Saya kata jangan, nanti takut viral. Sebab wartawan akan ambil, confirm akan ambil ni. So saya kata saya confirm dulu dengan beberapa orang mufti. Jadi dalam perjalanan tadi, saya pun 2-3 orang mufti. Dia orang tak angkat, dia orang call balik. So jawab, dah nampak lah jawapan dia, apa yang perlu jawab. Baru saya boleh buat. Tuan-tuan, nak bagi tahu, kita ni orang Islam, kalau masjid banyak sangat protokol masalah. Orang muda, saya pergi masjid dulu ni. Saya letak video dia. Saya buat dia punya saya buatlah gambar dia, video, lepas tu saya buat ayat. Masjid tu ramai orang. Asal tak berapa ramai, jadi ramai. Sebab apa? Pertama, dia bagi 40 basikal free kepada budak-budak yang umur bawah 14 tahun rasanya. 12 tahun ke 14 tahun. Budak-budak yang bawah 14 tahun datang semayang subuh berjemaah 40 hari berturut-turut. Lepas tu datang bukan datang saja. Dia ada kad. Jumpa imam, imam tanya. Imam kerja pagi-pagi dan tangan je. Budak ni, tangan. Dia hadir 40 orang. Daripada 40 orang tu lah dia akan dapat. Tapi kalau ramai, dia akan tarik. Dia akan buat cabutan bertuah. Asalnya tuan-tuan, 5 buah je. Tapi disebabkan orang tengok, bukan duit masjid. Ada orang sponsor. Dia bukan pakai tabung masjid. Habis lah tabung masjid. Dia kena kreatif. Dia buat, okey, saya sponsor, pengurusi sponsor, SU sponsor, orang lain sponsor, cukup 5. Gantung basikal. Budak-budak datang, aku akan dapat. Subuh pukul 5 sampai dah budak tu. Bila datang, dia tak boleh datang seorang. Dia datang dengan siapa? Bapak dia. Bapak ada garung kepala. Apalah jadah masjid ni ha. Dah anak-anak nak datang juga. Dia kata kena bawa. Bawa datang sampai. Bapak datang, anak datang. 40 hari betul-betul. Alhamdulillah tuan-tuan, sambutan tu. Daripada 5 buah masjid, 5 buah basikal jadi 40. Orang sponsor. Orang ni bagi 5, orang ni bagi 2, orang ni bagi 1. Bila budak-budak dapat, ada pula tanya hukum. Saya pergi itu orang tanya hukum. Ustaz, apa hukum datang solat masjid, datang solat berjemaah di masjid subuh sebab nak dapat basikal? Saya kata harus dua-dua dapat. Tak salah. Betul tak? Semangat. Dah bila cakap harus tu, pakcik-pakcik pula minta. Tapi budak-budak dapat, kami dapat apa? Wah, 2 ni betul, nak juga. Akhirnya, masjid sediakan 5 buah motor kris. Makin ramai YB. Kreatif. Bila dapat 40 orang tu dan 5 orang semua akan tanda tangan. Dia akan ada satu agreement, tanda tangan. Kena datang masjid apabila masjid buat majlis. Basikal 4-4 tu kena ada, kena parking kat depan. Bukan waktu sekolah. Oh, hebat. Budak-budak semangat lah. Lepas maghrib datang. Lepas maghrib apa? Maghrib datang masjid. Isyak datang masjid. Bila mak kata, belajar ni lepas isyak kita belajar. Ni amanah ni. Basikal ni amanah daripada orang kampung. Oh, bakal YB dah budak-budak ni. Dia tahu amanah dia. Datang bang masjid. Apa nama masjid? Saya lupa nama masjid tu. Apa? Pengkalan Batu.
Pengkalan batu. Ya Rabbi. Start dari situ. Adalah masjid-masjid buat dekat Kedah. Siap. Tu imam naik mimbar lagi. Aku ingat umum apa itu. Kepada semua pelajar-pelajar yang berumur daripada sekian-sekian, datanglah ke masjid. Setiap yang datang ke masjid akan dapat RM5. Penuh masjid lah. Tapi kena kreatif cari duit. Jangan kerja cari YB, mati YB. Dia kena kreatif cari tu. Businessman. Dia orang nak infak ramai. Tuan-tuan, tu cara dia. Nak bagi anak-anak bangsa ni datang masjid. Dan mereka ini tahu bagaimana nak hargai agama, nak hargai negara ni. Ni sekarang ni, tengok ada orang nak tukar jantina. Tak boleh tukar jantina. Dia kata, apalah duduk Malaysia ni. Semua tak boleh. Aku pindah pergi ke mana? Tuan-tuan cakap ke saya cakap? Tuan-tuan pun baca juga kan? Pergi ke Australia. Tengok, dia tak hargai. Orang ke Australia nak datang duduk Malaysia. Saya ada mak angkat Singapura. Duduk di Australia. Dia nak datang duduk di Malaysia. Dia kata Malaysia aman, damai. Suka duduk di Malaysia. Tak sama duduk di Australia. Tuan-tuan, hargailah negara kita. Tuan-tuan, saya ni kalau ikutkan kahwin dengan siapa tau? Kahwin orang Arab. Kau ada? Tak ada. Umur saya 13 tahun dah duduk kat Arab. Ni besar ni. Saya pergi ni. 13 tahun dah duduk kat Syria. Saya ada bapa angkat. Masa saya pergi tu, bapa angkat saya dia anak-anak perempuan. Anak perempuan dia sama besar dengan saya. Nama dia apa? Fatma. 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 Aku ingat lagi budak tu. Sama-sama budak lagi. Bila kami dah dewasa, bapa dia tengok saya ni dengan dia macam merge. Saya anggap dia macam adik. Tak ada, saya tak pernah pegang dia. Tak pernah tengok aurat dia. Walaupun macam adik-beradik, tak pernah tengok. Arab dia jaga bab aurat ni. Cuma makan sekali. Dia selalu, bila umur budak tu dah 18, saya dah 19, dia datang, dia akan hidangkan makanan tu kan. Macam biasa, macam orang Melayu kita. Saya tengok perempuan, saya tengok sekali je. Saya tengok banyak kali. Baik. Kalau bertanding menang lagi. Tak pergi gurau dia. Saya guru rapat. Bapak pernah cakap, saya panggil Abu Ahmad. Abu Ahmad, anak sulung dia Ahmad, dia panggil Abu Ahmad. Abu Ahmad cakap dia, Izhar, aku tahu kau nak ambil belajar dah, tak lama lagi. Masa tu umur saya 19 tahun, lagi 2 tahun. Apa kata kalau kau bertunang dengan anak kita? Anak aku, dia Fatma. Saya tengok, alamak, pakcik ni lain macam tu lah. Saya terus cakap, saya kata, ya baba, saya panggil baba. Abang Ahmad, baba. Minta maaf baba. Saya tak boleh. Saya kena kahwin dengan orang Melayu juga. Budaya kami berbeza. Bukan aku tak nak, tapi aku takut kesian. Fatma bila balik Malaysia, dia tak boleh absorb dan dia kena balik sini selalu. Saya kata tak apalah baba, hubungan kita akan baik. Tapi tuan-tuan, percayalah. Dia menangis masa tu. Dia kata aku sayangkan kau. Tapi kau tak nak kahwin, nak buat macam ni, tak apalah, kita akan kekalkan hubungan. Baru-baru ni, masa pergolakan, rumah mereka dibom dan semua mati. Semua meninggal dunia. Dan saya hanya maklum, apabila dalam grup WhatsApp tu dah tak hidup. Saya tanya khabar, semua tak jawab. Saya minta kawan saya di Syria pergi tengok rumah tu. Dia kata, Syekh, rumah tu dah hancur lah. Maaf ya ada, tidak ada seorang yang tinggal. Menangis dia kata. Dia baik tuan-tuan. Hargailah negara kita tuan-tuan. Kalau kita tak jaga tuan-tuan, kita tak tahu apa akan berlaku pada negara kita. Orang yang kita sayang mati tuan-tuan. Rumah dibom. Jadi itu sebabnya adik-adik jaga negara. Adik-adik membesar, jadilah manusia. Jangan biarkan negara kita ini dijajah balik. Tengok apa berlaku kat Syria. Apabila umat Islam berbalas semestinya. Tuan-tuan dan puan, tu saya nak beritahu. Jadilah masjid yang hebat. Tu yang pertama, nak bagi anak bangsa kita tahu tentang negara dan agama. Nombor 2, lahirkanlah generasi apa?
Jil Madani. Generasi yang berwawasan. Berwawasan maksudnya tuan-tuan, mereka tahu apa yang berlaku dalam dunia ni. Cuba Nabi SAW, dia bagi tahu para sahabat radhiyallahu anhu apa yang berlaku. Itu sebab masa Nabi berhijrah, Nabi dia sampaikan maklumat-maklumat kepada orang-orang Madinah apa yang berlaku di Syam, apa yang berlaku di Mekah. Itu sebab tuan-tuan, kita kena banyak membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhan yang Maha Pencipta. Tuan-tuan, hari ni saya tengok orang dah tak beli sangat surat khabar. Belilah surat khabar. Tak baca surat khabar pun, bacalah dalam internet akhbar-akhbar, cerita-cerita sensasi. Bukannya isu artis bercerai. Nina tak Nina bercerai, lantak dia lah bercerai. Kita doakan mereka itu bersatu balik. Itu je. Yang kita duk sibuk sama kenapa bercerai, macam mana boleh bercerai. Itu bukan kerja kita. Ni, kena fikir ni sekarang ni. Macam mana nak bagi anak bangsa kita tak mati sebab rempit. Semalam, ada anak-anak muda. Dia terpaksa lambat atas highway kerana aksiden. Rempit mati atas highway. Sebab dia berpegang dengan ayat yang kita baca dalam surah Fatihah tu, ihdinas siratal mustaqim tu. Matilah di jalan yang lurus sungguh tuan-tuan. Apa kehad, bang? Bang, saya pergi tanya polis-polis. Adik saya pernah jadi polis, dia jaga jalan raya. Polis trafik, dia kata, bang, nak bagi tahu yang mati banyak rempit ni kebanyakan anak orang Melayu Islam. Nak cari anak bangsa lain mati payah. YB lagi tahulah, YB dia terbuka dengan data-data. Tuan-tuan, nak bagi tahu tuan-tuan, percayalah. Macam mana nak kena fikir, macam mana nak bagi anak-anak bangsa kita ni guna motor datang ke masjid. Itu yang kita nak. Guna motor, cari rezeki, itu yang kita nak. Bukannya geng-geng kaki rempit, merompak, bunuh orang, tu tak nak. Dadah. Sekarang ni antara dadah, tempat dadah yang paling ramai dekat rumah-rumah PPRT. Kawasan-kawasan Felda. Sedih tuan-tuan, sedih. Itu sebabnya tuan-tuan, kita nak generasi yang tahu banyak benda. Adik-adik, bacalah. Baca apa yang berlaku. Ni, duit jatuh, macam mana nak buat? Telur naik, macam mana nak buat? Ni Melaka lah ni. Kurangkan makan telur. Sakit hati aku mendengar. Tahu tak kita pergi hantar makanan, pergi hantar orang susah punya makanan, dia orang paling gembira bila tengok telur 30 biji. Betul YB? YB ada. YB yang cakap, bukan saya. Bang, saya ada NGO. Saya ikut NGO pergi hantar makanan. Hantar-hantar benda yang paling dia orang tengok, telur. Sebab itulah makanan asasi mereka. Bila telur naik, kita suruh dia buang makan telur, nak makan apa lagi? Ayam tak mampu tak? Ayam kata ni akan turun. Dengar cerita bunyi akan turun. Sekarang ni RM9 lebih. 8 lebih. Kata akan 7 lebih. Doa lah. Harap-harap kita tak kena kencing lagi. Biar turun betul lah. Harap-harap kerajaan fikir macam turun. Tak fikir. Itu. Pemimpin kena fikir itu je. Dia kena usaha. Macam kami ni, penjawat awam. Saya ni ahli akademik. Bila diberi oleh kerajaan tugas untuk membuat kajian, saya tak boleh kata tidak. Saya akan kaji. Kita akan buat kajian. Itu jawapan kita. Bila rakyat tanya macam mana, kita akan buat kajian. Macam mana nak selesaikan masalah ni. Itu jawapan orang bijak. Bukan dia kata kurangkan makan gula. Nanti kencing manis. Alamak. Itu memang common. Orang tak makan gula pun kencing manis juga. Sebab apa? Makan beras banyak. Makan nasi banyak sangat. Setalam dia seorang je. Dia tengok tak minum gula, tapi dia makan nasi banyak. Jadi sebenarnya tuan-tuan, jangan jawapan tu kena bijak. Itu sebabnya tuan-tuan, kita nak generasi yang tahu banyak benda. Macam mana kita nak hadapi ekonomi yang turun. Yang ketiga, tuan-tuan yang dikasih sekalian, kita nak lahirkan generasi apa? At-tarbawi, generasi berpendidikan. Jordan tuan-tuan, di Jordan,
Sultan Jordan, Raja Jordan, tidak benarkan siapa-siapa menjadi tourist guide. Kecuali pendidikannya masters. Ada masters, bukan BA. BA tak boleh, dia kena ada masters. Barulah bila dalam bas tu dia cerita, okey tuan-tuan, di sinilah tempat dulu Nabi Nabi Musa dia singgah. Di sinilah tempat dia Petra. Di sini penyampaian dia penuh dengan maklumat. Penuh dengan maklumat. Itu yang kita nak. Bukannya mengawut-ngawut. Macam pergi umrah kan, kadang-kadang yang pergi mutawif. YB sebut dah mutawif. Saya baru tak sebut mutawif. Mutawif sekarang ni alhamdulillah kerajaan Arab Saudi dah tak benarkan ambil orang sembarangan. Ambil orang Indonesia yang tak berpelajaran tak boleh. Dia kena ambil yang berpelajaran. Bila disyaratkan macam tu, anak-anak kita dari Malaysia boleh buat, boleh pergi. Yang belajar-belajar dekat Kolej Universiti Islam Melaka, boleh pergi. So kita dah belajar kan, diorang dah belajar. Jadi YB boleh syaratkan pada kerajaan negeri. Bagi mutawif-mutawif ni budak-budak kita yang belajar syariah, yang belajar usuluddin, belajar sejarah, diorang yang akan bawa. Tadi pun saya sembang dengan Abang Abu ni. Abang Abu ni dia akan buka YB, orang Melaka kita ni. Anak bangsa Melaka kita. Businessman yang hebat lah di Malaysia. Cuma dia baru terfikir nak buka travel dekat Melaka. Jadi minta saya pandangan saya tadi. Saya kata boleh. Adalah beberapa perkara saya minta. Saya kata kat Melaka ni tak ramai orang Melaka buka travel. Antaranya orang Melaka, Gemilah, tu orang Melaka, Datuk Ayub. Utas. Lepas tu siapa lagi? Ustaz Khairil. Yang terkenal lagi, ni. Apa yang pergi haji pun ni? Jad. Tu, Jad. Ujat. Datuk Ujat. Ni orang Melaka kita ni. Lepas ni Qaid lah. Abang Abu. Orang muda. Saya kata buat, tapi cari mutawif-mutawif daripada Queen. Yang mereka ni ada idea. Ni saya minta kata jangan pergi Mekah saja. Ni pergi dekat tempat-tempat sejarah. Bawa ni orang-orang kampung kita, makcik-makcik yang ada duit. Yelah duit selain bersimpan, guna makcik. Makcik simpan banyak-banyak, tengok 500,000. Tengok naik 550,000. Mati. Terkejut. Makcik duit siapa punya? Siapa? Pakciknya. Abang hajinya. Kahwin lain. Ada berani. Bang, saya dah jumpa ramai makcik. Dia simpan ada seorang pensyarah. Dia meninggal dalam akaun dia. Harta dia 2 juta lebih. Masa dia meninggal. Dia jawatan Jusabi. Dalam dia punya simpanan akaun tu 2 juta. Dia pakai baju. Zaman muda punya baju. Handbag tak pernah beli. Orang lain beli. Dia nama macam-macam. Dia tak ada. Dia nama dia sampai dusuh. Kadang-kadang plastik dia bawa. Masa meninggal, suami juga, profesor juga, Jusa juga. Suami bila dia meninggal, harta bagi-bagi lah. Rumah banglo bagi 2 apa semua. Tengok-tengok tak sampai beberapa bulan, suami dia kahwin pula. Dengan siapa? Jari. Umur 27 tahun. Apa hantaran dia? Mestis. Duit siapa? Arwah. Itu sebabnya kak, guna. Simpan juga bagi anak-anak, tapi kita kena guna. Pergi umrah, pergi tempat sejarah. Ni, saya minta Abang Abu kata bawa lah. Dia nak travel dalam proses buka. Saya kata bawa pergi tempat-tempat sejarah. Jadikan orang kalau nak pergi sejarah, datang Melaka ni. Pergi mana? Pergi Morocco. Tengok macam mana Tariq bin Ziyad dia buka negara. Sekarang ni negara itu telah menjadi tempat bukan Islam. Tuan-tuan tengok satu kawasan gereja yang besar. Rupanya dulu adalah masjid. Tuan-tuan, situ kita akan menangis. Bila tuan-tuan berjalan, bila tuan-tuan tengok tempat-tempat sejarah, Turki, pergi. Turki tak mahal sangat. Dalam 4,000, 5,000 tuan-tuan boleh pergi. YB semua dah tahu lah. Tuan-tuan, jumpalah YB.
3,000 10 hari. Bang, apa lagi nak? Cuma janganlah pergi yang mahal-mahal. Maksudnya pergi tu nak duduk hotel 5 bintang. Bang, kalau pergi travel, kita jangan duduk hotel mahal-mahal. Kalau pergi lepas kahwin, ya. Kahwin 1, 2, 3, muda, tua, tak kisah. Itu memang nak duduk hotel, tak mau keluar. Ini kalau pergi jalan-jalan, ambil hotel tak barang je. Yang lain kita jalan, tengok tempat sejarah. Sultan Muhammad kelima, Kelantan. Masa forum perdana, dia minta tak nak cakap bab lain-lain. Dia nak cakap tentang Muhammad Al-Fatih Turki. Habis panel-panel kena fikir, kena kaji Muhammad Al-Fatih. Saya buat kajian, saya panel pertama. Tuan-tuan, rupanya dekat Turki macam-macam sejarah ada. Adik-adik kalau ada rezeki pergi, adik-adik akan tengok betapa hebatnya Islam di Turki zaman Osmaniyah. Itu dipanggil jil tarbawi, generasi ada ilmu. Maka kena lahirkan macam itu, generasi yang ada ilmu. Yang keempat dipanggil jil al-iqtisadi. Ini yang keempat penting. Kita kena lahirkan generasi apa? Generasi ekonomis. Kita nak lahirkan generasi yang ada bisnes yang hebat, tuan. Saya tak cakap kosong. Saya tolong anak bangsa saya. Saya ni ada, saya rasa abang yang memang tahulah. Dia follow saya di Facebook, Instagram. Masa PKP abang tengok kan, macam mana saya promo produk-produk orang Melayu Islam kita. Saya, tuan-tuan dan puan, gaji saya alhamdulillah saya ada gaji. Saya alhamdulillah kalau saya mati pun isteri saya tu sedaplah hidup. Gaji ada, pencen ada. PKP lah 10 kali PKP pun gaji masuk sebab penjawat awam. Adun betul ada gaji, ada, tapi keluar banyak. Saya masuk, keluar jarang-jarang. YB masuk hari ni, esok keluar. Tu sebab aku tak nak jadi YB. Tapi YB tak apalah, ini amanah. Kalau YB tak masuk, orang lain masuk. Tak apa, kita nak orang muda. Memang itu yang harapan kita, biar orang muda. Tuan-tuan, percayalah. Saya tolong orang muda datang ke rumah saya. PA saya tahu, dia tahu perangai saya macam mana. Kalau saya tolong, saya tak ambil satu sen. Artis ambil tau. Letak satu je. Dekat Instagram, dekat Facebook, 1,500 satu produk. Kalau hari tu ada 10 produk, berapa je? Berapa je? Alah, goyang kaki macam tu. Saya satu sen ambil. Saya bayar LHDN. LHDN tengok memang tak ada. Saya tak ambil duit. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, saya tolong dia orang datang hantar kek. Kek ni. Saya minta anak saya jaga. Saya kata, adik, kakak, papa bayar gaji kat kakak. Padahal orang tak bayar kat saya. Saya bayar kat kakak anak saya tu. Dia nak masuk universiti masa tu. Tengah tunggu SPM COVID masa tu. Ni orang datang. Dia sampai ni, orang telefon, WhatsApp, sampai jam dia punya handphone. Minta tolong promo. Anak saya kata, papa nak letak jawatan, papa tak larat. Saya kata, dik, kakak, buat kita tolong orang susah, Allah tolong balik. Ni, datang ke rumah saya tuan-tuan. Kalau ikutkan bahaya tu, sebab saya orang terkenal. Bila orang tahu alamat rumah, masalah. Masalah. Pukul 2 pagi orang ketuk pintu. Dia nak bercerai, aku yang kena fikir. Betul. Itu buat nombor telefon kami tak bagi tahu orang. Apa nama alamat rumah. Tapi masa PKP saya bagi. Saya tak apalah, aku nak tolong orang. Bukan orang nak buat jahat aku. Datang. Datang dengan kereta Iswara. Proton Iswara. Kereta gegar. Masa dia parking depan rumah tu gitu. Tengok kereta tu tahu dah. Kereta mula-mula ia dicipta atas muka bumi. Dekat Malaysia ni. Gegar. Dalam tu ada anak 4-5 orang gitu lah. Duduk anak kecil kat belakang. Budak-budak besar-besar ni, kecil-kecil. Isteri keluar, perempuan keluar. Ustaz, ini ada kek. Ustaz, tolonglah promokan kek ni. Saya tanya, datang dari mana tak? Kat dalam mana ni? Ustaz, saya datang dari Gombak. Gombak sampai rumah saya 1 jam. Saya kata, kenapa akak tak hantar pakai Grab ke, pakai kereta tu, Lala Move? Tuan-tuan tahu tak cakap apa?
Ustaz, kalau bayar dengan Lala Move nak RM80. Saya tak mampu, Ustaz. Ustaz tolonglah, Ustaz. Promo. Suami mana? Suami tengah buat kek. Memang chef banyak lelaki. Suami saya kena buang kerja, Ustaz. Dia buat kek, saya hantar. Ustaz tolonglah, Ustaz. Promo. Saya mau ambil. Saya tengok dia, saya nak nangis. Saya ambil. Saya promo sekarang dia saya buat. Yang tak tahan, yang tu kan, dia buat keluar duit dalam envelope. Macam tadi YB buat keluar. Bagi. Ni apa ni? Saya tak ada banyak. Saya bagi sikit ke Ustaz. Upah untuk promo. Saya kata, Kak, memang saya buat free tak? Tuan-tuan, saya promo. Dia WhatsApp ke bini saya, ke anak saya. Dia kata, terima kasih, salam ke Ustaz. Semenjak Ustaz promo 1 minggu, adalah 5 kek laku. 1 minggu 5 kek. Dia dah hargai, tuan-tuan. Oh, lepaslah nak makan minum anak-anak. Tuan-tuan, kita hidup senang. Saya buat. Tu pun ada orang tu komen dalam orang komen dekat komen. Ustaz, you ni profesor, you datuk, you doktor. Bukan level you promo makanan. Saya tak jawab. Tapi orang kutuk mamak tu. Sampai orang kan netizen yang komen. Netizen ni dalam Facebook ni. Dia kaji. Pakcik. Mula ayat dia. Pakcik. Kau sedap lah. Pencing cikgu tua. Dah mula. Budak-budak maki dia. Ramai. Ada yang kata kenapa promo produk. Bang, saya terpaksa gunakan apa yang saya ada. Dalam Facebook juta. Dekat Instagram ada. Buat. Sampai kadang-kadang satu hari tu habis masa setengah jam, 2 jam untuk promo produk orang. Tuan-tuan, kita nak ekonomi orang Islam itu jadi. Saya tolong apa yang saya mampu. Macam kita juga sama. Macam tuan-tuan perempuan tolong. Ni, saya tolong ada ni, depan tu, minyak wangi tu. Dia riak. Nama saya. Anak muda datang jumpa. Ustaz, nak guna nama Ustaz, nak buat bisnes Ustaz, tak tahu nak buat apa. Dia bagi minyak wangi, saya kata, bawa apa ni? Ni, pergi ke majlis kahwin, semua bagi minyak wangi ni. Janganlah jual benda yang sama. 2-3 kali dia orang minta dengan saya. Saya kata, saya tak nak. Sampai akhir, saya kata, saya nak Dia dengar terkejut dia. Mahal Ustaz. Saya kata, kau kaji. Saya nak yang bawah 100 orang kampung boleh beli. Makcik-makcik boleh beli, pakcik-pakcik boleh beli. Harga jangan tinggi, 69 cukup. Dia orang buat tuan-tuan, ada yang 30, ada yang 29, botol kecil. Dia orang buat boleh. Alhamdulillah, dulu tak ada gaji, sekarang bergaji semua. Daripada jualan itulah, budak di Terengganu sampai dapat 100,000 sebulan. 3 orang budak. Tolong anak bangsa kita, biar dia orang kaya. Bila dia orang ada duit, ni, budak-budak ni tuan-tuan, keluar duit masa banjir besar di Selangor, RM50,000 duit. Duit sendiri dia. Hadiah kepada orang. Bagi makan minum pada orang yang kena banjir. Itu sebab orang Islam kena kaya. Itu sebab bila Pak Abu tanya nak buat program travel, saya kata buat. Bila kau kaya, kau boleh bagi duit kau orang. Tapi kau kena kuk, kau jaga. Tolong orang. Tapi memang Abu pemurah. Masuk je akaun. Ada je saya buat promo. Orang nak susah masjid nak, dia orang akan transfer duit. Tuan-tuan, itu sebabnya kita tolong apa yang mampu. Sebab bila saya datang ni, ejen negeri Melaka nak datang buka. Saya kata, datang dulu. Tak. Saya bagi tahu pada jemaah, pergi lah. Dia bukan letak saja tu, belilah tuan-tuan. Ada orang beli, letak kat masjid, dia buat apa? Wakaf. Semalam dekat mana? Semalam dekat mana? Izzat, kat mana semalam? Saya sampai lupa kat mana saya semalam. Izzat, mana Izzat? Dekat mana semalam? Semalam Negeri Sembilan. Kuala Pilah. Ada orang dia beli sampai 4 botol letak kat masjid. Wakaf. Orang boleh pakai untuk macam-macam cara. Kita bukan apa, nak tolong orang Islam punya ekonomi. Kalau ikut apa saya nak buat? Saya dah ada gaji. Tapi saya tolong sebab apa? Nak bagi orang Islam kita kaya. Quran suruh orang Islam kaya. Bila Islam kaya, dia boleh tolong orang. Boleh tolong YB, boleh tolong ketua kampung, boleh tolong masjid. Masjid ni, apa lagi? Tak ada apa nak minta. Ada lagi tak? Tak cukup. Minta sekarang ni nak minta ni ramai wang.
Ha? Dapat masjid baru? Alhamdulillah. Dapat masjid baru, datanglah ramai-ramai tuan-tuan. Jangankan dah datang masjid baru, tak datang malu tuan-tuan. Malu kita orang lapor. Jangan malukan anak Melaka. Saya anak Melaka. Sekarang kurang anak Melaka ni. Darah Melaka tuan-tuan, jangan malu kan. Dah dapat masjid baru, hidupkan masjid baru. Harap-harap lepas ni kita ada geng-geng muda nak jadi AJK. Sekarang ni kita ada AJK muda. Ada kan? Tengok, AJK muda dah ada. Lepas ni AJK yang main Facebook, main Instagram. Tuan-tuan, buat. Kita nak yang terbaik. Yang terakhir, bila kita ada ekonomi kita yang kuat, bila ekonomi kuat, hubungan dengan Allah akan lebih kuat. Sebab apa? Bila tuan-tuan kaya, tuan-tuan mudah untuk bersedekah. Bila tuan-tuan kaya, tuan-tuan boleh berimpak fisabilillah. Nak belanja orang makan, tak ada masalah. Duduk dekat kedai tu tengok makcik-makcik makan. Makcik, apa khabar? Okey. Yang ni tahu semua saya bayar. Wah, tersedap tu ada. Pagi tadi saya naik bukit dekat Nilai. Saya turun bukit, saya ada 2-3 orang grup lah. Doktor-doktor pakar, bedah pakar tu, macam-macam pakar lah. Datang naik bukit. Turun, saya belanja, dia orang makan. Selalu kalau naik bukit, memang saya akan belanja. Saya berebut nak belanja sebab saya nak dapat pahala. Satu hari belanja orang tak miskin je kita. Masa turun makan tu, ramai pula datang bergambar. Bila ramai bergambar, kedai meja tu gambar, meja ni gambar. Lari saya beritahu pengurusi apa ni, tokek kedai, saya bayar tu, meja tu. Yang ambil gambar dengan saya, semua saya bayar. Bila dia tengok tokek pula. Tokek ni pula, dia tengok kita bayar, Ustaz bayar semua. Dia kira, banyak Ustaz. Tak apa Ustaz, saya yang bayar. Dia pula bayar. Berebut-rebut nak bayar. Aku kata kau nak bayar. Ya Allah. Betul ni, jangan saya bayar. Kena buat juga tuan, jangan tak payah bayar, tak boleh. Kenalah buat. Jangan. Duit tak keluar lagi. Dia nak bayar, alhamdulillah kita bagi dia bayar. Akan datang kita bayar, memang saya bawa kawan-kawan makan. Itu ajak Datuk Mufti wilayah nak makan ni berapa ramai sangat orang. Tak jadi makan. Kalau tak makan. Tapi tuan-tuan, bila kita ada duit, kita akan mudah untuk infak. Kalau tak ada duit nak bagi apa? Betul tak? Tak ada duit nak bagi apa? Aku pun tak cukup ni Betul. Bila kita tak ada duit, kita akan susah. Itu sebab kita kena ada duit. Tuan-tuan perempuan, saya rasa cukup 5 benda ni. 5 benda ni peganglah betul-betul. Ya? Memang saya selalu ceramah tak lebih pukul 9. Pukul 9 ni pun lebih 5 minit. Cukup dah tu. Nak tahun depan kita jemput. Jadual padat, esok kedua pula. Tapi tuan-tuan, pegang 5 benda. Kita nak 5 benda, saya ulang balik. Pertama, kita nak lahirkan generasi yang cinta agama, cinta negara. Nombor 2, kita nak generasi yang tahu banyak benda. Dia panggil thaqafi, madani. Yang ketiga, kita nak generasi yang terpelajar atau berpendidikan. Nombor 4, kita nak generasi yang ada ekonomi yang kuat. Yang kelima, kita nak generasi yang dekat hubungan dengan Allah. Bila kau ada duit, kau akan lebih senang untuk beribadah. Lagi senang kamu nak melakukan perkara-perkara baik. Baru ni saya tengok jumpa orang pergi Mekah, dia pakai travel dekat. Ada orang yang susah-susah, dia pakai muasasah kan, jauh perjalanan dia. Daripada hotel nak sampai ke Masjid Haram 1 kilometer. Tapi itulah harga dia, sebab 25,000. 25,000 kerajaan bayar. Kalau ikutkan yang kita bayar, berapa lebih? Dalam 13,000 kan? 13,000 je. Untung sangat. Menangis nak makcik tu, ya Allah, alhamdulillah, sampai pun apa dah. Dia orang pergi tu sembahyang Zuhur, asar tak balik lagi. Jauh. Tapi yang ada duit, duduk depan Kaabah. Pergi balik depan Kaabah. Dia duit ada. Sofa, clock tower, harga ratusan ribu. Tapi orang Islam kita, bila dia ada duit, masa dia bayar, dia korban, dia tak korban kambing. Unta 3 ekor. 7,000 kali 3. Nak kata orang, bila orang Islam ada duit, dia akan infak. Jadi tuan-tuan, bila buat ibadat pun jadi senang. Kita nak apa lagi? Semua kita buat akan dipermudahkan oleh Allah SWT. Lebih senang lagi, masjid
Banyak kita punya. Walaupun masjid, kerajaan dah tolong bagi, Majlis Agama dah tolong bagi, YB dah tolong bantu, tuan-tuan. Bila dah siap masjid nanti, dia akan ada yang tak cukup. Meja, ni meja. Soalan bila tuan-tuan duduk dalam masjid tu, meja tu aku punya. Dalam hati lah, jangan cara bagi tahu orang lah. Kau tahu ke meja tu Ustaz duduk? Aku punya. Duduk dalam belah kawan pula. Nama apa ni? Baju biru ni. Ha? Wan. Wan. Duduk tepi Wan. Sejuk Wan? Sejuk. Sedap tu dia. Sejuk. Tenang. Kau tahu aircon siapa bayar? Aku bayar. Kau duduk saja. Bayar. Itu dah riak. Tak boleh. Tapi sebab mana kita duduk seorang-seorang? Alhamdulillah. Adalah peninggalan aku satu hari nanti. Aku mati. Ada juga meja. Aku mati nanti. Ada juga mikrofon yang aku pasang. Wiring yang aku pasang. Kita nak ramai lagi orang-orang yang banyak infak fisabilillah. Saya lihat 5 benda ni tuan-tuan dan puan, kita akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan doakan saya bagi sihat. Sihat, panjang umur, murah rezeki, boleh terus berkhidmat untuk negara, agama dan bangsa. InsyaAllah kita sama-sama lah saling ingat memperingati. Saya doakan makcik-makcik yang tak sampai lagi Mekah. Saya doa insyaAllah, saya mau balik Mekah ni, aura Mekah tu ada lagi. Saya doakan semua sampai insyaAllah. Sama ada pergi umrah, sama ada pergi haji. InsyaAllah saya doakan makcik-makcik murah rezeki. Ada orang saya jumpa baru ni kat Mekah, jumpa kat Arafah. Dia jumpa saya tu menangis, dia potong, cium, habis muka saya dicium. Masa tu tak fikir COVID dah. Wabi, sana tak pakai mask, mana ada mask kan? Dia cium habis muka, aku diam kan. Pakcik, bukan makcik. Pakcik. Ya Allah Ustaz, saya tengok Ustaz selalu kat TV, tanyalah Ustaz, saya tengok Ustaz, ya Allah, saya jumpa kat Mekah, peluk-peluk ni. Ketiga, menangis ni, tuan-tuan dekat Arafah. Lepas tu saya kata, tak apa, pakcik doakan saya. Ya Allah Ustaz, saya sampai Mekah ni Ustaz, saya tak ada duit Ustaz. Saya orang susah Ustaz, saya bukan B40, bawah daripada B40. Tapi Ustaz, ada hamba Allah bawa saya dengan isteri ni Ustaz. Dia orang tanggung saya penuh Ustaz. Allah, tengok. Dia tak ada duit, tapi ada orang yang sponsor. Orang Islam, hamba Allah yang tak tahu siapa orang itu. Allahu Akbar. Bawa pakej 50,000. Orang kampung daripada Terengganu. Ustaz, kita tak tahu siapa Ustaz. Ni mari ambil kita. Lama-lama kita lagi Ustaz. Nangis pula. Wajib Allah. Nak bagi tahu Allah Maha Kaya. InsyaAllah saya doakan ada dalam kalangan tuan-tuan dan puan murah rezeki. Bila tuan-tuan sampai Mekah, tuan-tuan ingatlah saya. Ustaz Izhar pernah doakan. Masya-Allah makbul. Doakan saya kat situ. Ya? Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada kurang itu daripada saya sendiri. Dan terima kasih kepada YB Adi sampai habis. YB ada program sebenarnya dengan CM, tapi terima kasihlah bersama dengan saya orang ni dapat juga kenal YB yang sahih. InsyaAllah selalu tengok dalam Facebook, dalam surah khabar. Semoga Allah Ta'ala bantu YB untuk membangunkan anak bangsa kita, agama dan sebagainya. Apa yang baik kita sama-sama amalkan, yang kurang itu kita sama-sama baiki. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Siapa yang nak tadi punya orang itu, sebelah kiri.